أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat sambung lagi pengajian kitab Zahratul Murid, muka surat 25, 10 baris daripada bawah. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Dan riwayat daripada Tusi pada Uyunil Akhbar, pada dalam kitab yang bernama Uyunil Akhbar, ain segala khabar, daripada Anas bin Malik mengkhabarkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam tentang firman Allah Ta'ala, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah salah satu daripada nama kiamat. Nama kiamat ni banyak, lebih 100 dalam Quran. Salah satunya Al-Qari'ah, peristiwa besar. Dan artinya ayat itu, dan jadilah segala bukit-bukit, gunung ganang bukit ni seperti bulu yang berterbangan. Ni tu bulu ayam, macam bulu. Manfush, yang diterbangkan, terangkat. Ini menceritakan peristiwa kiamat tu. Sampai tahap gunung ganang ni terangkat, terbang macam bulu ayam. Bukan takat kereta, kita selalu tengok kalau puting beliung paling hebat sekali pula tsunami dah. Gunung tu tak terangkat. Kereta terangkat, bangunan runtuh, kapal terangkat. Ni gunung terangkat. Terangkat bukan sakat terangkat, terbang. Itu yang nak dibayangkan oleh Al-Quran tu tentang peristiwa kiamat itu. Maka kata Jibril, jadi Rasulullah bertanya, ya Jibril, apa maksud ayat tu? Apa maksud gunung ni macam bulu yang diterbangkan? Maka menjawablah Jibril AS, hancur segala bukit daripada sangat takut akan neraka Jahannam, bahawa didatangkan dengan dia pada hari kiamat. Jadi Jibril jawab, ni mungkin jarang kita dengar ni hadis ni, tafsir tentang ayat hadis ni. Ayat itu sebenarnya ada kena-mena dengan ayat surah Al-Fajr yang ke atas tu, yang berbunyi waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu dengan neraka Jahannam. Maksudnya pada setengah tafsir menyatakan neraka tu dibawa, neraka tu digiring oleh 70,000 orang malaikat, menarik dengan rantai-rantai daripada neraka tu, ditarik. Contoh macam ni neraka ni, digiring, tarik, bawa dekat dengan kita ni. Jadi bila dah dekat tu, maka gunung-gunung yang ada dalam bumi ni terbang, hancur lebur je. Kalau kita fikir macam mana gunung yang besar ni boleh terangkat? Rupanya gunung-gunung bukit ni hancur sebab min khasyati, daripada sebab takut kepada api neraka tu. Punya takut dia tu, terasa barang api neraka tu, hancur bukit gunung ganang tu. Ni jarang kita dengar ni. Punya takut tu, gunung segagah-gagah gunung tu, bukit tu takut. Maka dirapatkan, maka diarakkan dia siapa? Dia neraka Jahannam tu akan sebagai arak mana diarak dengan gerombolan malaikat, padahal atasnya 70,000 zaman tu makna dia tali hidung tu maknanya rantai yang menarik dia tu, ada 70,000 rantai dia. Satu rantai tu 70,000 zaman ditarik api neraka tu. Tiap-tiap satu zaman tu pula ditarik oleh 70,000 malaikat. Satu gelung tu
Satu gelung 70,000, satu gelung tu 70,000 orang tarik. Besar, berat. Hingga dihentikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Allah Taala, berkatalah ia neraka tu. Ni siapa yang cakap ni? Neraka tu cakap. Sampai depan Tuhan, neraka cakap, La ilaha illallah, kata neraka, demi ketinggian Engkau dan kebesaran Engkau ya Allah, sungguhnya aku hendak siksakan kerana Engkau. Hari ni aku ikut perintah Engkau seperti mana Engkau telah sebut. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Allah. Yauma yatadzakkaru insana lahu zikra. Teringat semua manusia. Yauma yatadzakkaru tu hari teringat semua masa tentang apa yang pernah diingatkan pada mereka itu. Lahu zikra. Pernah diberi peringatan, ni kiamat nak berlaku ni, kiamat nak berlaku ni. Pergilah kat kubur tu, dengar talqin tu. Tapi macam biasa lagi, kali ni nampak betul. Lahu zikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berkatalah manusia ketika tu, Allah, kalaulah aku masa kat dunia tu aku beramal lah. Allah, dah tengok dah depan mata. Pada hari itu diseksa dan yauma idzin la yu'azibu 'adzabahu ahad. Tak pernah sedahsyat itu siksaan yang dirasai oleh manusia, tak pernah. Inilah paling dahsyat sekali. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tak boleh percaya dah. Nak percaya kat siapa pun dah tak boleh dah. Punya dahsyat dia tu, ya. Janji, siapa janji nak tolong dah tak percaya dah. Gitulah. Lepas tu dia kata apa lagi? Sungguhnya aku nak seksa kerana engkau pada hari ini akan tiap-tiap orang yang memakan rezeki engkau dan menyembah ia yang lain daripada engkau, yang buat syirik. Makan rezeki engkau tapi tak nampak engkau. Makan rezeki engkau tapi sembah lain daripada engkau. Berhala-berhala, menyembah kepada yang lain daripada Allah. Melihat rezeki itu bukan daripada syirik. Tiada lepas melainkan orang yang ada jawas. Jawas ni kalau terjemah bahasa Melayu ni pasport. Ada kelepasan, ada izin untuk lepas. Kalau kat dunia ni ada pasport, ada visa, lepas? Tak ada, tak lepas. Jadi apa jawas tu? Kataku ya Jibril, apa makna jawas itu? Jawas, kalau ni indak jawas, dia pergi kat border Mekah ni. Jawas? Pasport? Jawas? Apa pasport nak masuk? Apa dia pasport? Visa yang membolehkan kita ni masuk ke dalam syurga Allah ni. Katanya iaitu orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maka lalulah ia atas jahanam. Kalau tak ada tu tak lepas, masuk neraka jahanam. Tu nak jaga kalimat tu. Bila kita kecil sampailah kita besar sampai mati, nak jaga kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan lepas. Dan riwayat lagi, Adam ibnu Idris, Adam ibnu Idris. Dari riwayat Adam ni, bukan Nabi Adam ni, nama orang, anak Idris, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada mentafsirkan firman Allah Ta'ala, wa idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Surah mana ni? Al-Furqan, ayat 12. Wa idza ra'athum min makanin ba'id, artinya dan apabila melihat, siapa yang nampak ni? Neraka. Bila neraka tu dia nampak siapa? Nampak kita ni.
min makanin ba'id, akan mereka itu daripada tempat yang jauh. Sami'u, mendengarlah oleh mereka. Mereka siapa? Mereka yang kita ni lah. Baginya neraka tu akan suara taghayyuzan, marahnya neraka itu, wa zafiran, dan suara nyalaannya itu. Allah. Saya pernah pergi Gunung Bromo, Gunung Bromo. Dapat rezeki tu pergi Gunung Bromo dekat Tegal di Indonesia. Gunung tu berapi tu. Jadi kita boleh pergi, tapi nak pergi tu kena pergi pagi. Sebab kalau tidak dia masih hidup. Pagi pukul 4 pagi tu berangkat. Lagi berapa kilometer nak sampai tu, dengar bunyi tu. Allah cakap bunyi laba tu, laba tu naik. Cakap macam ni kat neraka je. Ini bau api dalam gunung berapi. Dah takut dah bunyi tu. Zaman dulu diorang, kepercayaan orang asli di situ, kepercayaan dia tu kalau tak nak bagi api tu ni, dia kena campak satu orang perawan. Tapi dah di stop dekat Indonesia tu. Masih dia pergi tengok. Boleh dengar bunyi tu. Berapa kilometer tu dah dengar bunyi. Macam tu dah. Yang ini dengar bunyi api tu. Jadi bunyi api tu nak makan kita lah. Dia nampak kita daripada jauh, kata Allah Ta'ala, taghayyuzan, bunyi marah. Bunyi api neraka tu. Wa zafira, dan suara nyalaannya. Nyala tu. Suara marah dan suara menyala. Suara api tu. Katanya, iaitu berapa jauh ni? Yang kita nampak neraka tu berapa jauh tu? Perjalanan 100 tahun. Bukan perjalanan berapa kilometer. 100 tahun lagi nak sampai. Dah dengar bunyi. Itulah gambaran yang disebut dalam kitab ni. Betapa menakutkannya neraka tu. Yang kita baca tu kan. Sedangkan para nabi-nabi dan rasul terduduk di atas kaki dia. Tak sanggup nak berdiri. Takutnya pada nabi dan rasul. Padahal ada orang tu dah jamin tu. Kita macam pesan terror dah. Nabi rasul pun tersungkur kita. Lepas tu dia tak apa lagi. Ini pada mentafsirkan ayat tadi. Ini bermakna ayat ni. Katanya, dan demikian itu didatangkan dengan neraka Jahannam, dituntun, ditarik akan dia dengan 70,000 zaman. Ini memegang dengan tiap-tiap zaman tu. Gelung rantai tu ada gelung tu kan. Satu gelung tu dipegang oleh 70,000 malaikat. Bukan satu panjang rantai, dia macam rantai besi tu. Dia ada zaman tu yang gelung tu. Satu gelung tu 70,000 orang pegang. Berat. Sambung satu lagi 70,000 orang ni. Satu lagi. Panjang tadi tu, tarik. Tarik api neraka tu. Ini berapa riwayat tadi? Benda yang sama. Yang benar dah tu. Macam tu dah cara neraka tu dibawa. Sehingga dan nescaya, kemudian dia kata apa? Jika dipanggil akan dia, dipanggil akan neraka tu, nescaya datang menerkamlah ia api neraka tu ke atas ahli mauqif. Kita lah tu, ahli masyar. Mauqif tu tempat perhentian masyar. Panggil neraka tu, dia keluar api tu, keluar gitu, macam singa tu. Atas tiap-tiap orang yang ahli kebajikan dan yang ahli fasik. Atas tiap-tiap orang yang ahli kebajikan tu datang menerkam tu, orang baik. Dan yang fasik sama aja, dia datang. Dia tak kira orang baik tak baik, dia datang. Padahal mendengar mereka itu, baginya api neraka akan marah. Taghayyuzan tu, ghaiz tu marah, bunyi marah. Dan mengeramnya. Bunyi tu mengeram. Maka mengeramlah ia sekali, mengeram. Maka tiada tinggal setitik air mata, melainkan segera keluarnya. Ketakut, terkicit-kicit, air mata ni keluar sampai habis. Menangis, ya tolong ya Allah, tolong. Macam tu. Sampai dah tak ada air mata, dah kering dah air mata tu. Punya takut itu kan. Habis kering air mata. Allah.
Kemudian dia kata apa lagi? Nah, itu keluar air mata. Melainkan segera keluarnya. Kemudian mengeram lagi. Itu mengeram. Minyak api itu. Kali yang kedua, memutuskan segala hati daripada tempatnya. Luruh hati itu. Luruh jantung ni. Dan langit-langit daripada halkum ni jatuh langit-langit tu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa balaghatil qulubul hana ke jana tu? Hanajira, artinya sampailah segala hati tu akan halkum. Maknanya kalau nak tercopot jantung tu, tercopot. Jantung tu macam dah nak terkeluar sini dah. Punya takut tu macam seolah jantung ni dah sampai kat langit-langit dah. Sampai kat halkum, nak terkeluar. Macam nak termuntah lah. Kita kalau tengok benda tu nak termuntah, ini jantung tu macam nak terkeluar. Tu makna ayat Quran ni. Semua ayat Quran. Sebab tu ayat Quran tentang neraka syurga ni, kalau kita tafsirkan betul-betul tafsir, betul-betul baca, faham, takut tak berani buat maksiat. Dan wajib kita ketahui akan untung baiknya dan jahatnya daripada Allah. Dah habis dah cerita neraka, dah masuk cerita lain dah. Cerita bab syurga, neraka, kiamat habis. Dah masuk rukun iman yang ke-6 dah sekarang. Apa dia rukun iman ke-6 tu? Dan wajib pula kita mengetahui dan kita yakin akan adanya untung baik dan untung jahat. Semuanya daripada Allah Ta'ala, yakni barang yang datang di atas manusia, baiknya dan jahatnya, kebajikannya dan maksiatnya, semuanya berlaku dengan takdir dan qada daripada Allah Ta'ala. Jadi rukun iman ke-6 ni lah yang berlaku sehari-hari kita dalam dunia ni. Walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak tahu, kita tak perasan, tapi tetap kita kena yakin bila berlaku bala tu, bila berlaku keuntungan tu sebab takdir Tuhan. Bukan sebab masa tu tempoh takdir tu dijadikan. Ada orang kata ni dah sampai masa. Saya mati dah sampai masa dah, matilah. Kenapa sakit ni? Dah sampai masa nak sakit ustaz. Nak buat macam mana? Dah sampai masa. Disalahkan masa dah. Masa dulu saya okey, masa sekarang ni masa ni lah. Masa lah. Tu hati-hati cakap tu. Cakap masa tak boleh. Faham baik-baik masa tu apa? Masa tu adharu wallah, benar Allah jadikan masa tu. Allah menjadikan masa itu untuk Allah zahirkan takdir. Betul, ada masa sakit, ada masa sihat, ada masa maksiat, ada masa taat. Itu masa tempat dizahirkan takdir Allah. Hukumul waqti panggil. Betul kita boleh. Jadi jangan kita mencela, la tasubbu dahra wa ana dahru. Jangan kau cela masa kerana akulah masa. Maksudnya akulah yang menjadikan masa tu. Jangan salahkan masa. Takdir Allah tu. Kalau kita salahkan masa, kita salahkan Allah. Tak boleh. Ini yang banyak orang terkantoi ni, dia tak nak yakin benda ni. Yang baik buruk tu sebenarnya memang dah takdir Allah asal. Tetapi jika kebajikan baik yang kita dapat tu disuka dan diredanya, kalau kita buat, kita tengok yang kita buat takdir kita datang masjid, mengaji, belajar agama, semayang, solat sebagainya, itu disuka dan direda oleh Allah dan dibalaskan syurga dan nikmatnya dengan kurnianya. Dan jika ada yang zahir kat kita tu, takdir yang berlaku kat kita tu jahat, maksiat, dibencinya dan dimurkanya, maka dibalaskan dengan neraka dan diseksa dengan keadilannya. Jadi kalau orang tanya macam mana ni ustaz? Dia yang takdir, kita pula kena seksa. Dia yang mentakdir, kita yang buat. Dia yang mentakdir, kita yang meniat. Kita yang niat. Dia kena seksa sebab kita nak buat benda tu. Bukan pasal takdir tu, pasal kita nak buat. Kita yang nak buat.
Banyak orang salah faham ayat Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang mengilhamkan jalan ketakwaan dan jalan kemaksiatan. Kalau dia ilhamkan, dia lah salah ustaz. Allah ilhamkan. Dia tak faham. Dia tak baca ayat seterusnya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Maknanya Allah ilhamkan. Bukan suruh buat. Allah ilhamkan dua tu. Yang baik, yang buruk. Yang baik diilhamkan, suruh kita ikut. Yang buruk diilhamkan tak apa? Suruh kita jauh. Bukan suruh buat. Bukan makna ilham kena buat. Ilham kena buat. Ustaz, saya dapat ilham, Ustaz. Ilham malam ni kita nak pergi rompak rumah tu. Ni ilham daripada Allah ni. Jadi kita kena buat. Itu kacau tu. Ilham hakikatnya dari Allah. Tapi ujian. Bukan suruh buat. Suruh lawan. Lepas tu takwa tu dua. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Bukan ilham, mentang-mentang ilham datang, dia pun buat. Tiriklah dengan syarak, baik ke tak baik tu. Qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Dia ambil ilham tak baik itu dia buat. Dosa lah. Betul kata sini. Tetapi jika ada kebajikan, Allah suka. Kalau dia tak baik, Allah murka dan dibalas dengan neraka. Sebab apa dia balas? Sebab kita nak buat benda tu. Kita diberi pilihan, kita ambil pilihan tu. Dan diseksanya lah dengan sebab sifat adilnya. Bukan dengan sebab kejam. Seksa dengan sebab adil. Adil dengan kejam lain. Maka jangan dengar dan jangan ikut perkataan orang mendakwa akal. Macam kita tengok dekat Palestin sekarang ni. Alasan Israel membela diri. Mana bela? Kalau bela diri budak-budak tak perang. Itu bukan membalas. Itu bukan adil tu. Itu genocide. Itu menyeksa nama tu. Menyeksa budak, menyeksa orang. Apa tu tentera daripada Palestin ni pula membalas tu. Itu bukan menyeksa. Itu mempertahankan diri. Memperjuang, tak sama. Dia tengok baik-baik tu. Sekarang ni dunia ni dia pusing kepala otak kita. Yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik pula dah. Yang jahat tak baik. Yang baik yang duk tahankan tanah sendiri jahat. Siapa kata dia tak jahat, siap kau. Warning kau. Amerika dah warning Malaysia pula dah. Warning pula kita. Kita yang menyokong yang baik ni jahat pula. Yang nyokong jahat baik. Itulah tanda kiamat. Tu yang kata tanda-tanda kiamat ni terbalik. Semua hakikat terbalik. Kerana dalam hadis Jibril tu ditanya oleh Jibril pada Rasulullah. Rasulullah tanya, Jibril tanya, bilakah kiamat? Rasulullah kata yang bertanya lebih yang ditanya dengan yang bertanya dua-dua tak tahu. Apa alamat kiamat? Antara alamat kiamat tu, orang yang miskin tiba-tiba boleh buat bangunan tinggi. Tiba-tiba boleh buat bangunan tinggi. Lepas tu hamba melahirkan tuan. Semua tu isyarat pada terbalik hakikat. Semua kita tengok semua terbalik. Kita pun dah tak tahu mana betul salah. Kita yang sokong yang betul ni, dia anggap salah. Yang sokong yang tak betul ni, dia anggap betul. Terbalik otak. Otak dia nak diterbalik kan. Dia nak suruh kita terima 2 campur 2 tu 5. 2 campur 2 apa? 4. Salah. Cakap 5. 4. 5. Kalau kau cakap sekali 4, aku bunuh kau. Macam itulah ibarat dia. Cakap orang yang ditindas tu salah, betul, salah. Yang menindas tu yang betul. Kita pun pening. Bukan tu salah ke? Tak, tu betul. Ya ke? Dunia sekarang macam tu. Ni nak kiamat dah ni. Semua jalan-jalan dah nak akhir. Semua yang kita baca ni akan menjadi kenyataan. Bukan main-main tanda-tanda kiamat. Apa yang nak berlaku ni. Qada qadar tu dah sampai masa. Lepas tu dia kata sini, janganlah dengar dan jangan engkau ikut perkataan orang yang mendakwa akan dirinya daripada ahli tasawuf, tetapi jahil ia
akan hukum syarak. Dia banyak mengaku tasawuf tetapi jahil. Dia dalam syair fasadun kabirun, kebinasaan yang besar tu sababani, dua sebab. Apa dua sebab tu? Dua sebab itu, yang pertama, yang jahil nak beramal, yang alim tak beramal. Dua. Kalau orang tanya kenapa dunia ni sekarang ni rosak, yang jahil nak beramal, yang jahil mengaku alim, mengeluar fatwa yang pelik-pelik, mengajar orang yang pelik-pelik sampai orang jadi sesat, tak faham agama lagi. Yang jahil diangkat menjadi orang alim. Yang alim pula tak mengamalkan ilmu dia, senyap, tak beritahu yang sebenar. Inilah fasadun kabir ithnan. Sebab kerosakan dunia yang besar ni dua sebab. Yang alim tak beramal dengan ilmunya, yang jahil kononnya alim cuba nak membuat perubahan. Ini yang berlaku sekarang ni. Lepas tu dia kata sini, janganlah engkau dengar dan kau ikut cakap-cakap orang ahli tasawuf yang kononnya sufi tetapi jahil hukum syarak, tak mengaji, tak belajar. Dia dakwa diri dia seorang yang tasawuf. Maka berkata ia, apa dia kata? Bahawasanya berbuat maksiat dan meninggalkan sembahyang itu termasuk kebajikan. Buat maksiat ni bagus, okey. Tak sembahyang, tak apa, dapat pahala. Dengan dia kenapa? Kerana semua itu perbuatan Allah Ta'ala. Kan semua ni perbuatan Allah. Kalau hari ni Allah tak gerak saya sembahyang, saya tak sembahyang lah. Tak dosa ke? Siapa jadikan saya tak sembahyang? Allah kan? Allah yang tak gerak. Saya salah apa? Dia. Saya tak wujud. Wah, dia main Al-Quran. Dia main pula kita. Macam mana Haji kalau kita depan orang macam tu? Senang je. Bawa kereta langgar dia. Kenapa langgar ni? Saya tak tahulah. Allah gerakkan saya langgar ni. Tak tahulah. Tanyalah Tuhan. Tanyalah Tuhan. Nak main Tuhan semua kan. Dan dapat pahala tu. Dan demikian tu sunnah yang amat sangat sesat. Sesat yang amat sangat sesat, kerana barang siapa menghalalkan yang haram dengan ijma' ulama', benda tu haram, semua ulama' kata benda tu haram, tak ada yang kata betul. Tinggal semayang tak ada orang kata betul. Buat zina ni tak ada orang kata harus. Seperti mengharuskan tinggal semayang 5 waktu dengan tiada uzur, atau menghalalkan minum arak dan zina, maka iaitu jadi kafir murtad. Benda yang dah maklum, semua orang tahu, semayang 5 waktu wajib. Dia kata tak, yang wajib tu zuhur dengan asar je, subuh dengan maghrib isyak ni. Kalau rajin buat dah, tak wajib, kafir. Kerana semayang 5 waktu itu wajib dengan ijma' ulama'. Tak ada siapa bantah. Kalau benda khilaf tak boleh, kalau benda ijma' tak boleh. Firman Allah Ta'ala, aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah kamu akan semayang, berikanlah kamu akan zakat. Dua tu rangkai kan. Dua-dua tu wajib. Dan demikian lagi zina dan minum arak haram dengan ijma' ulama'. Bila benda dah ijma' tak boleh ingkar. La yunkaru al-mujma'u alaih wa innama yunkaru al-mukhtalafu fih. Kaedah itu. Tak boleh diingkar benda yang telah diijma' ulama'. Kita nak bangkang tak boleh. Bangkang kapi. Yang boleh kita bangkang kalau benda tu khilaf. Ada khilaf tak apa. Lagi dia kata apa lagi? Dan jika berkata ia, semayang yang sebenar-benarnya tak ada rokok, tak ada sujud, habis macam mana? Maka iaitu semata-mata maka orang macam tu, dia kata semayang sebenarnya tak ada rokok, tak ada sujud, macam semayang Nabi Ibrahim tu. Kan dua ada tu kan, diri tegak. Maka iaitu semata-mata dusta atas Allah Ta'ala dan Rasul. Kerana firman Allah Ta'ala Al-Quran,
wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Sujudlah olehmu, rokoklah olehmu serta orang-orang yang rokok. Tuhan sebut. Dan lagi Jibril turun mengajar akan kaifiat semayang bagi Nabi. Kemudian daripada difardukan semayang pada malam Mi'raj dengan rokok dan sujud. Lepas tu satu-satunya ibadah yang malaikat sendiri datang ajar semayang. 2 hari dia ajar. Hari pertama dia turun waktu zuhur. Waktu zuhur adalah semayang yang pertama yang disemayang di dunia ni, bukan subuh. Sebab tu nama dia zuhur, zuhir. Subuh Nabi masih dekat langit. Bila turun tak semayang sebab tak tahu cara. Lepas tu dilambatkan semayang tu kerana ilmu tak ada. Ilmu belum ada lagi, tak semayang. Sampai Jibril turun, Jibril jadi imam, Rasulullah jadi makmum, orang ni semua ikut kat belakang. Itulah permulaan semayang tu difardukan. Mula-mula sekali tu. Nabi jadi rabitah. Imam tetap ni, tetap Jibril, tapi tak nampak. Yang nampak Rasulullah seorang. 2 hari tu turun. Hari pertama Jibril turun, dia semayang di awal waktu. Awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isyak, awal waktu subuh. Habis. Besok tu dia datang. Awal dia semayang subuh awal waktu. Dah cukup 5 kan. Zuhur tu dia semayang akhir waktu pula, dekat ujung. Setelah bayang-bayang jadi 2 kali lipat. Lepas tu dia semayang pula asar pun di akhir waktu. Dia semayang pula maghrib akhir waktu. Maghrib dia tak. Maghrib semayang waktu yang sama. Isyak dia semayang 1/3 malam. Lepas tu dia kata, waktu solat itu di antara 2 waktu yang aku solat. Waktu yang aku solat tu, itulah waktu solat. Jadi 2 hari dia jadi imam. Dengan rokok, dengan sujud semua cukup. Dia ajar langsung, dibimbing oleh malaikat Jibril. Jadi ada rokok, ada sujud. Jadi kalau ada orang kata semayang ni tak ada rokok, tak ada sujud, tu kafir. Tolak. Kafir, na'udzubillah. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan lagi Sayyidina sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah olehmu seperti barang yang kau lihat aku semayang. Maka adalah semayang Nabi tu ada rokok, ada sujud. Ni pun satu juga ni pasal hadis ni. Semayanglah kamu seperti mana kamu tu siapa? Semayanglah kamu seperti mana kamu nampak aku semayang. Kamu siapa kamu tu? Kita bila pula kita nampak Nabi? Cuba tengok, mari kita sama-sama kaji hadis Nabi ni. Sallu, artinya semayanglah kamu. Kama, seperti mana ra'aitum, telah melihat oleh kamu. Lihat dengan mata kepala. Usolli, aku semayang. Siapa kamu yang dimaksudkan oleh Nabi ni? Sahabat. Sebab yang nampak Nabi tu sahabat. Habis kita ni macam mana? Kita ni bukan kama ra'aitumu. Takdir ada ra'aitumu ni untuk Rasulullah, untuk sahabat. Dia orang nampak, dia nampak Nabi rokok, dia rokok. Dia sujud, dia sujud. Habis kita ni kama alimtumu. Semayanglah kamu seperti mana kamu tahu daripada guru-gurumu cara aku semayang. Sebab tu tak ada istilah solat Nabi tu tak betul tu. Solat kita kena ikut macam mana Nabi buat, kata. Yalah, tak ada mazhab-mazhab ni. Semayang macam Nabi buat. Nak tanya sikit lah. Bila tuan nampak Nabi semayang? Dia boleh siap. Hadis ada. Hadis bukan Nabi. Hadis cakap Nabi. Itu pun orang sampaikan. Yang tuan duk suruh kita semayang macam Nabi ni, tak usah ikut Syafi'i Maliki. Okey lah. Saya nak tahu tuan dah tengok Nabi belum? Tak ada lah. Habis tu Nabi kata. Nabi cakap kat siapa tu? Nabi cakap dekat sahabat. Habis kita yang tak nampak Nabi, takkan nak faham macam tu. Nak faham macam mana? Fahamnya, semayanglah kamu seperti mana kamu belajar, kamu ketahui daripada guru-gurumu yang bersambung sanad kepada imam mazhab yang 4. Kamu pelajari pada mazhab-mazhabmu tu. Sebab tu yang ada, semayang cara Rasulullah, semayang ikut Nabi, bersih Syafi'i.
Sembahyang ikut Nabi bersih mazhab Hambali. Itu ada. Sembahyanglah ikut Nabi cara yang telah disampaikan oleh mazhab Hanafi. Kerana 4 mazhab ni pakar ni. Pakar habis, dia dah kaji semua tu. Apa yang terbaik, di ijtihad yang sebaik-baik, macam mana Rasulullah sembahyang. Dah lama, 1400 tahun. Kita tak nampak. Kama alim tu. Jadi hadis ni banyak dipakai oleh Wahabi untuk menolak mazhab. Padahal dia orang sendiri pun tak faham hadis tu. Sebab hadis tu kata, sembayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembayang. Betul hadis tu. Tapi bukan kamu tu kau. Sahabat. Kau bila pula hidup zaman Nabi? Sebab kita tak hidup zaman Nabi, kena ikut orang yang nampak Nabi tu. Yang nampak Nabi pula riwayat yang macam-macam. Macam mana kita nak tahu yang betul yang salah? Maka kita ikutlah orang-orang yang dah pakar, yang tahu. Siapa mereka itu? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik, mereka ni orang yang dekat zaman tabi'in. Mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka jumpa orang yang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, mereka riwayatkan hadis, mereka mengajar kita macam mana nak sembahyang cara Rasulullah. Jadi sebab tu dia ada, kalau kita, saya sembahyang mengikut Rasulullah, mengikut mazhab Syafi'i, mengikut cara yang difaham oleh mazhab Syafi'i, mengikut cara yang difaham mazhab Hambali. Tak ada, saya cara Nabi lah, langsung Nabi. Hebat benar kau. Bila kau jumpa Rasulullah? Tu cara kita jawab. Kalau dia hujah panjang-panjang lagi, hantar kat ustaz. Jangan jawab lagi. Kita terpadik. Dia pandai Quran tadi, kita tak pandai. Lepas tu dia kata apa lagi? Ni ajaran ni. Lepas tu maka adalah Nabi wis. Maka adalah sembahyang Nabi dengan rokok dan sujud. Dan wajib kita ketahui bahawasanya nikmat kubur dan seksa kubur itu sebenar. Ni dah topik lain dah. Dah habis dah. Qada qadar tu dah habis dah. Cerita tu dah habis dah. Dia bubuh nombor 3 tu, nikmat kubur. Cuba kita baca kat tepi sikit. Qauluhu, nikmat kubur dan seksa kubur. Dan dikendaki dengan kubur. Apa tu kubur? Tempat yang ada mayat padanya, sama ada dalam perut binatang atau dalam laut ataupun kat kubur. Atau kubur kita tengok. Kita ingat bayang kubur tu yang batu nisan tu je. Kubur ni kat mana mayat tu ada. Kalau mayat tu dimakan di rimau, perut rimau tu lah kubur. Kalau hancur di bom berkeping-keping, berkeping-keping itulah kubur dia. Kat mana jasad dia berada tu, di situlah kubur. Itu perkara yang kita sebut alam barzakhiyah, bukan alam ni. Kita boleh hancur berkeping-keping, tetap ada kubur. Tetap ada. Jadi cuma kebiasaannya kubur tu yang kita nampak tu, yang tanam tu. Tapi tak mesti kat situ. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan setengah daripada nikmat kubur itu diluaskan qadar 70 hasta lintangnya. 70 hasta. Dan panjangnya 70 hasta panjang tuan-tuan. Dekat berapa meter tu. Dan setengah daripadanya dibukakan pintu padanya daripada syurga, dan dipenuhkan dia dengan bau-bauan, dan dijadikan dia kebun daripada kebun-kebun syurga. Ini yang berlaku pada, saya baca orang yang terkorban di Palestin tu. Ramai mati tapi tak ada bau busuk. Pelik. Yang terkorban dia banyak, tapi tanah tu tak ada bau najis, bau wangi. Yang kedua, satu orang yang bermimpi, dia mimpi adik ke siapa meninggal. Dia mimpi malam tu, dia tengok adik dia. Dia tengok adik dia tu masa nak kena bom tu, nak mati tu, bom tu meletup. Bila bom tu meletup, adik dia dalam mimpi tu lah. Dia lari. Lepas tu terus masuk dalam taman. Dia lari ni nak mati tu, nak kena bom, dia lari masuk dalam taman. Banyak orang-orang mati syahid ni. Itu nama dia syahid. Salah satu makna syahid itu orang yang menyaksikan. Dia disaksikan dan dia juga menyaksikan. Apa yang disaksikan? Dia menyaksikan tempat yang dia nak pergi sebelum dia mati. Split second. Sebelum dia mati tu dah dibuka. Sebab tu orang mati syahid ni, bila ditanya dalam Biblia, sakit tak? Aku tak rasa sakit, bahkan seperti dicubit. Nak sakit macam mana? Dah nampak.
Maksudnya dilalaikan Allah Ta'ala dengan nampak di mana dia nak pergi tu, sampai bom yang meletup tu pun tak rasa, tak sakit. Sebab kita dah nampak nak mati nak pergi mana. Kita tak nampak dia menjerit tu, dia takut. Tapi orang yang mati sebenar tu, di saat dia nak mati, dia ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW, di mana satu hari Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu liqa'a man yuhibbu liqa'ah. Allah kasih kepada orang yang kasih nak berjumpa dengan dia. Allah ni dia akan kasih pada orang yang kasih nak jumpa dengan dia. Menggigil sahabat. Kenapa sahabat menggigil? Sebab semua sahabat tahu maksud Rasulullah tu, Allah kasih dengan orang yang kasih nak bertemu dengan Allah. Nak bertemu Allah, maksud dia apa? Mati. Makna orang tu kena kasih mati. Sahabat fikir, macam mana nak kasih mati? Sakit. Macam mana nak lalu mati tapi dalam keadaan kasih? Seronok mati tu. Sebab mati tu makna bertemu Allah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, maksud yang orang yang Allah kasih ialah orang yang kasih nak bertemu Allah. Rupa-rupanya orang yang Allah kasih diperlihatkan sejenak sebelum dia mati itu ke mana dia nak pergi. Waktu roh nak cabut tu dia nampak, sok cabut. Sukalah. Sebab dah nampak mana nak pergi. Sukalah bertemu Allah. Kalau kita terus cabut macam tu je, tu yang terlolong-lolong tu dalam hospital tu. Macam haji kita. Ustaz, saya tengok haji, saya ambil gambar, ambil video. Ada yang mati kat hospital tu, apa menanggung jerit. Biasa tu. Apa dia nampak tu? Apa dia nampak tu? Dia nampak apa tu? Diperlihatkan. Kalau kita ni bakal ahli syurga, diperlihatkan kedudukan dalam syurga. Kalau kita dalam neraka, diperlihatkan apa kita nak masuk dalam neraka tu. Allahu Akbar. Dalam sebuah kisah dalam kitab Minhajul Abidin tersebutlah kisah satu orang hamba Allah, dia belajar kat pondok tapi tak alim-alim. Bodoh, tak pandai. Orang belajar dia tak pandai. Dia belajar tak pandai. Satu hari jatuh sakit. Bila dia sakit sampai satu hari dah pucat, dah tak mati dah. Tiba-tiba tersenyum. Dia dongak ke langit. Dia kata apa? Wa ni'mal ajrul amilin wa ni'mal amal amalul amilin. Sebaik-baik pembalasan untuk orang beramal tu lah amalan orang-orang yang beramal. Dia tengok ke langit, macam ni lah pembalasannya. Seronok. Rupanya dia nampak mana dia nak mati tu. Dia dah nampak dah. Lepas tu mati. Tok Guru kata dia ni ahli syurga, walaupun dia tak pandai. Banyak gambaran-gambaran cerita kisah-kisah itu dicerita dalam kitab-kitab tentang orang-orang yang nak mati yang diperlihatkan Allah ke mana dia nak pergi. Mudah-mudahan kita pun digolongkan dalam golongan tu. Lepas tu dia kata apa ni? Dan dia kata sini, ni nikmat kubur. Jadi kubur ni, ni dah dalam kubur. Itu masa nak mati. Dah dalam kubur tu pula ada nikmat. Apa nikmat dalam kubur tu? Yang kita doa, Allah majal qabrahu raudatan min riyadil jannah tu kan. Jadikanlah kuburnya itu satu taman daripada taman syurga. Padahal dalam kubur. Macam mana pula kubur jadi taman syurga pula? Maksud dia dibuka satu lubang sehingga dalam keadaan dia mati tu, dia tengok kat kaki kiblat tu, dia tengok tempat dia kat dalam syurga. Kemudian daripada lubang tu, haruman daripada syurga tu masuk pula dalam kubur tu. Sampai kadang-kadang terzohir keluar. Lepas tu kadang-kadang kita datang, kubur ni wangi lah. Tak pernah bau dah. Wangian tu daripada syurga. Bukan wangian daripada bumi ni. Wangian syurga tu masuk ke dalam kubur itu, sekali-sekala Allah zahirkan keluar daripada kuburan tu sendiri. Terbaulah wangi orang yang hidup ni. Membuktikan adanya nikmat kubur tu ada. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan dijadikan kebun daripada kebun-kebun syurga. Sonok dalam kubur tu. Dan dijadikan dia padanya kandil, lampu. Maka menerang bagi terang. Dia rasa terang. Kita nampak gelap, dia nampak terang. Kuburnya seperti bulan pada malam penuh purnama, terang. Semua gelap, dia terang. Dan setengah daripada azab kubur pula. Itu barang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia,
dikerasi Allah Ta'ala atas orang kafir dan kuburnya 99 ekor ular yang besar yang menggigit akan dia hingga hari kiamat. Dan jikalau menghembus satu ular daripadanya atas bumi ini, nescaya tiada tumbuh suatu tumbuh-tumbuhan. Punya dahsyat, punya bisa dia. Kalau dia sempat dia sembuh atas bumi ini, pokok dia mati semua. 99 ekor. Dan kadang-kadang ditajali Allah Ta'ala, zahir pula dah. Koik, nampak ular. Koik sana ular, koik sini ular. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Sampai tak tahu nak tanam kat mana lagi dah. Dulu ada filem penggali kubur. Kisah-kisah orang mati itu paling dekat dengan alam barzah tu, kubur tu. Dan jikalau dia kata lagi dan setengah azab kubur itu ialah soal mungkar nakir, dan datang pada hadis bahwasanya dua malaikat itu rupanya hitam keduanya, lagi biru kedua biji mata. Keduanya tu biji mata dia tu biru. Bermula mata keduanya itu seperti periuk tembaga, berkilat-kilat. Maka pada satu riwayat itu seperti kilat, dan suara keduanya seperti guruh. Bila tanya tu bunyi tu macam halalintar, macam guruh. Keluar daripada mulutnya seperti api. Pada tangan tiap-tiap satu daripada keduanya pemukul cemeti daripada besi. Jikalau dipukul dengan dia akan bukit, nescaya hancurlah ia. Setengah riwayat lagi pula tu, dia bila dia sebat tu, ma rabbuka, tak tahu jawab. Dia sebat tu tenggelam 7 tali bumi tu, tapi dalam alam barzah lah, tak nampak. Tenggelam, dicongkil ke kuku dia, tak naik balik. Soalan seterusnya, ma rabbuka, tak dapat sebat lagi, turun dalam bumi tu, congkil buat naik keluar lagi. Dan pada setengah riwayat, jikalau berhimpun ahli Mina, nescaya tiada kuasa mereka itu mengangkat akan dia. Orang semua kumpul nak angkat dia, tak kuasa nak angkat. Kalau dah dia benam tu tak terangkat. Dan melemah lembut keduanya dengan orang mukmin yang bahagia, dan mengkasarkan dan menjerkah keduanya kerana orang munafik dan kafir. Dan yang kena azab dan yang dapat nikmat itu badan serta roh sekaliannya dengan ittifaq alil haq intaha muallif. Balik dalam kitab ni balik. Dan wajib lagi dia kata lagi, dan wajib kita ketahui benda ni. Dan jikalau dimakan oleh binatang dalam dia, atau dibakar api dan ditabur kepada angin sekalipun, seksa kubur tu berlaku. Sebab kubur ni maknanya di mana jasad tu ada, berterabur dalam angin. Itu alam barzah, dia tetap jadi. Bukan kita fikir selamat dah aku kena bom, kubur tak ada. Salah faham tu. Bukan kubur tu. Dan wajib kita ketahui bahawasanya dibangkit segala makhluk pada hari kiamat daripada kubur mereka itu, dan dihalaukan mereka itu ke padang mahsyar seperti yang telah terdahulu sebut. Wallahu a'lam. Ada soalan? Dia yang diterkam api neraka tu maknanya bukan diterkam tu maknanya ditarik bawa masuk dalam, tak. Dia cara orang masuk neraka ni semuanya salah. Kalau kita tengok pada Al-Quran sendiri, wa'atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Aghlal dengan salasil. Salasil ni dia gelang kaki, aghlal gelang tengkuk. Jadi manusia ni yang bukan dia tengok kategori orang. Orang kafir masuk neraka kena rantai. Orang kafir, orang munafik semua itu. Maknanya dia rantai sini, rantai kaki, tarik daripada neraka tu, api rantai neraka. Orang beriman tak ada rantai. Kita yang fasik, kita orang beriman tak ada rantai. Ditarik kat rambut, tarik, seret. Diseret.
Seret pada kepala tu. Yang tu yang saya tahu. Masuk neraka ni dua je. Satu, salasila wa aghlalan. Satu dia seret. Yang dicampak, lepas tu dia seret tu. Lepas tu itu dah sampai dia di titian sirat tu. Yang tu yang dicangkuk. Kerana titian sirat tu dia panjang. Dalam hadis Muslim tu kata, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Dia macam cahaya, dia boleh melebar, dia boleh menyucuk. Tengok pada amal. Dan sepanjang perjalanan itu 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun ke bawah tu, dia ada kalalib. Sahabat tanya, ya Rasul, apa makna kalalib tu? Kalalib, dia kata Rasulullah, seperti cangkuk daging. Kalau kita pergi pasar tu, kita gantung daging tu, kan ada cangkuk tu. Tu orang panggil kalalib. Jadi tak tahulah sama ada malaikat yang ni ataupun dia terbang sendiri, tak disebut. Maknanya benda tu ketika kita melangkah di atas tu, mungkin malaikat wallahu alam akan menghayun dan akan mencangkuk kaki badan, dia tarik ke bawah. Bawah tu neraka. Itu masuk campak tu. Tarik masuk dalam tu. Itu yang jadi macam itu tu, orang-orang yang melintas mengikut amal masing-masing. Ditarik masuk dalam. Tarik ke bawah. Yang itu yang tersebutlah hadis-hadis. Begitu cara dia. Lain soalan tadi? Dia berlindung daripada diri dia sendiri. Sebab neraka ni ya'kulu ba'dun 'alal ba'din. Neraka tu makan satu sama sendiri. Punya dahsyat neraka ni, dia sama sendiri pun dia makan. Ni apa? Makan ni. Dia berlindung dengan Allah daripada diri dia kena makan. Makan. Sama-sama dia. Punya dahsyatnya neraka tu. Dia punya dahsyat tu, dia sendiri pun takut dengan diri dia sendiri. Nak bagi gambaran punya teruknya neraka. Berlindung, ya Allah, lindunglah aku daripada aku sendiri. Neraka nak berlindung dengan siapa lagi? Semua hari kiamat besok nak berlindung dengan siapa? Tak ada apalah. Israel tak ada apa, tak ada dah. Yang ada hadapi neraka. Habis neraka ni nak minta berlindung dengan siapa? Berlindung pada diri dia sendiri. Punya dahsyat dia tu. Dia sendiri takut dengan diri dia. Oh ya Allah, lindung aku pada. Macam tu. Ya'kulu ba'dun 'ala ba'd. Neraka makan sama-sama dia. Apa diri kita ni? Kita ni jadi celah gigi dia je. Dari soalan 70 hasta tinggi. Besar dia tu, paha kita ni semua besar ni. Dalam kitab tu kata gigi kita saja, gigi kita ni sebesar fakhzun. Gigi kita ni besar paha. Gigi ni besar paha ni. Kita ni 70 hasta. Apa hikmah kita dibuat besar macam tu? Besar Nabi Adam. Besar-besar lah. Antara hikmah dia, nak dia masuk dah api neraka tu, kalau besar macam ni, tak ada masuk, kena dia punya abahang dah hancur dah. Dia besar. Baru sedap siksa tu. Kan? Bakar tu akan keluar. Dia tubuh balik, dia tak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tak, hidup pun tak. Mati pun tak. Nak mati macam kat dunia ni tak. Nak hidup pun lebih baik mati. Itu masuk Quran. La yamutu fiha wa la yahya. Tak mati. Seksa dah nak hancur, elok balik. Elok balik, seksa lagi. Dia nak rasakan pedih tu. Lepas tu pedih neraka ni, macam mana azab syurga ni tak ada hujung. Makin syok, makin sedap. Makin hidup syurga, makin sedap. Lepas tu dia Quran kata, khitamuhu misk, syurga. Air dah syurga ni, kalau kita minum sampai habis, nak minum lagi. Bawah ni kasturi. Bau kasturi ni. Dia tak ada habis. Setiap hari nikmat berbeza, makin sedap. Neraka pula, setiap hari azab dia makin pedih. Makin sakit. Hari ni sakit, besok lagi sakit. Dosa dia tak ada kurang. Bila nak habis tu, tak ada. Dia infinity. Sakit. Tak ada habis. Na'udzubillah. Lagi? Ada soalan lagi? Minta berlindung pada neraka tu.
Ya, ya. Semua minta daripada semua. Allahumma ajirna minan nar. Allah minta minum neraka. Neraka mana tu? Semua neraka tu. Neraka tu kan macam ni dah. Dia pintu dia ke bawah. Dia pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ke bawah. Minta berlindung daripada semua neraka tu. Satu-satu neraka ni. Bukan minta berlindung ke atas je, bawah macam ni. An-nar tu semua. An-nar 7 lapis tu semua sekali. Jangan minta berlindung satu, ya Allah, janganlah kau masuk dah ke jahanam. Neraka lain tak apa, jangan tu. Jangan. Minta berlindung semua. Jangan masuk neraka tu. Lain soalan. Boleh. Boleh. Kiblatain. Ya, betul. Betul. Macam mana tu bila berpaling mana Nabi dari belakang. Tak, sahabat ikut gerak. Bila Nabi gerak tu, bergerak sekali. Bergerak. Bertukar tempat. Dah. Tak ada dia paling sahabat tengok depan ni. Tak. Macam mana? Bila Nabi bergerak, semua ikut sebab sallu kama ra'aituni usalli. Sahabat Nabi ni dia sembahyang ikut Nabi. Dia bukan macam kita baca kitab. Nabi pusing, dia pusing. Nabi gerak, dia gerak. Bergerak. Tapi tak batal lah. Macam mana bergerak tu tak tahu. Tapi gerak yang tak batal. Semua bergerak sikit sampai pusing. Tu Masjid Kiblatain tu. Tengah semayang tu, ayat tu turun. Tengah semayang. Jadi, timbul soalan kan? Yang dengar, yang tahu kiblat dah berubah, Nabi je, sahabat tak. Habis Nabi pusing tengok sahabat itu. Kacau. Ada macam tu pula. Tak. Dia bila Nabi pusing tu, semua pusing. Ikut bergerak Nabi tu. Tanpa soal. Sahabat Nabi lain. Dia dapat gerak lah. Bila tengok Rasulullah bergerak, dia pun ikut. Dia ikut Rasulullah. Kalau tidak macam mana kan? Dia menghadap ni. Ada lagi soalan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.